Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kelantan bumi tercinta. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam sesi forum pada kali ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, tajuk forum kita pada hari ini mengenai persepsi jihad. Jadi apa yang dimaksudkan dengan jihad ini? Perkataan jihad berasal dari bahasa Arab iaitu terdiri daripada huruf jim, ha dan dal yang boleh disebut sebagai juh dan jah. Jadi juh bermaksud kemampuan atau kesanggupan, daya, upaya dan kekuatan. Manakala jah pula bermaksud kesungguhan, kesusahan dan kesulitan. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari jihad ni merupakan satu tindakan yang memerlukan pengerahan daya upaya dengan penuh kesungguhan walaupun menghadapi kesusahan dan kesukaran dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Walaupun demi mencapai cita-cita ataupun tujuan tertentu. Baiklah, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam mengenai topik forum kita pada hari ini, saya rasa lebih baik jika kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri iaitu saya Alia Syadira binti Amir Hamzah, PISMP ambilan Jun 2021-2026 sebagai moderator forum kita pada hari ini. Seterusnya, saudari Nur Farhanisa binti Muhammad Nordin sebagai panel pertama. Jadi saudara Farhanisa, selamat datang. Apa khabar ya saudari Farhanisa? Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Okey, baiklah. Bergerak kepada ahli panel kita yang kedua iaitu saudara Muhammad Syamim Syafiq bin Syamsul Amri. Selamat datang saudara. Saudara sihat? Alhamdulillah, khabar baik saudari moderator. Okey, baiklah. Usai salam perkenalan kita dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Jadi kembali kita kepada topik forum kita pada hari ini iaitu persepsi jihad. Jadi hadirin sekalian, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan takrifan dan konsep jihad ini. Jadi bagi menjawab persoalan yang pertama ini, saya akan mengajukan soalan ini kepada panel pertama kita iaitu saudari Nur Farhanisa untuk merungkaikan persoalan ini kepada semua penonton. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Okey, apa itu takrifan dan konsep jihad? Sebentar tadi saudara moderator telah memberikan sedikit penerangan mengenai takrifan dan konsep jihad. Jadi, saya akan menambah sedikit penerangan berkenaan takrifan dan konsep jihad ni. Sebenarnya, konsep jihad ini sangat luas. Jihad boleh ditakrifkan sebagai berjuang dalam peperangan, berjuang menentang hawa nafsu, berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran serta lain-lain perjuangan pada jalan Allah dan meningkatkan nama Allah. Baiklah, jihad juga merupakan gabungan tenaga dengan menggunakan cara-cara yang aman. Peperangan jihad boleh dilakukan dalam keadaan terdesak tanpa ada sebab-sebab lain seperti kebendaan, kepentingan diri dan menjelajah bangsa-bangsa lain. Okey, sidang hadirin. Demikianlah tadi penjelasan mengenai takrifan dan konsep jihad yang begitu jelas dan terperinci daripada saudari Nur Farhanisa. Seterusnya, bergerak kepada ahli panel yang kedua kita iaitu saudara Muhammad Syamim Syafiq. Jadi untuk soalan untuk panel kedua kita adalah mengenai cabaran pendidikan dalam persepsi jihad. Jadi bolehkah saudara terangkan serba sedikit mengenai cabaran pendidikan dalam persepsi jihad ini?
Terima kasih saudari Alia Syadira selaku moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Hadirin sekalian, dalam membangunkan sektor pendidikan yang terbaik adalah satu jihad kepada masyarakat walaupun wujud kekangan dalam memperjuangkan pendidikan. Sebagaimana tajuk kita pada hari ini iaitu persepsi jihad, terdapat cabaran-cabaran pendidikan yang boleh dijelaskan, antaranya adalah pemantapan ilmu pengetahuan khususnya dalam aspek keagamaan. Kebelakangan ini sifat ingin tahu tentang agama dalam diri masyarakat sedikit sebanyak telah berkurang mengikut peredaran masa serta trend yang dibawa-bawa oleh persepsi barat. Jika dilihat pada intipati yang difokuskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, yakni adalah satu usaha berterusan ke arah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Namun, sistem pendidikan di negara luar kebanyakannya telah mengikut sistem barat dan memasukkan Islam sendiri. Buktinya sifat masyarakat di negara tersebut yang meminggirkan pendidikan telah pun mencetuskan peperangan antara kaum sendiri, malahan menindas negara lain pula. Oleh itu, dalam pendidikan, wujudnya sifat jihad iaitu berjuang di jalan Allah di samping meningkatkan ilmu pengetahuan dalam keagamaan. Terima kasih di atas penerangan yang jelas dan padat seperti tadi. Seterusnya, saya ingin bertanyakan kepada panel pertama kita iaitu Nur Farhanisa pula mengenai cabaran yang dihadapi dalam pendidikan bagi persepsi jihad. Jadi saya mempersilakan saudari Nur Farhanisa untuk mengutarakan pendapat anda. Terima kasih saudari moderator Alia Syadira. Okay, berdasarkan penerangan yang diperjelaskan oleh saudara Syamim Syafiq, cabaran pendidikan yang diperkatakan sebentar tadi sungguh menepati konteks yang dibincangkan. Baiklah, izinkan saya menyambung perbincangan ini dengan cabaran pendidikan yang seterusnya iaitu suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Baiklah, dalam perjuangan jihad dalam diri manusia, sewajarnya niat merupakan satu faktor penting dalam memastikan ilmu yang diterima berkat di sisi Tuhan. Jika kita dapat lihat di negara kita, terdapat segelintir pelajar yang masih mengabaikan pendidikan mereka atas sebab suasana pembelajaran yang tidak memuaskan. Sebagai contoh, kelengkapan pembelajaran, pakaian, infrastruktur sekolah dan desakan dari orang sekeliling. Jadi, hal ini dapat ditunjukkan pelajar tersebut menganggap kehendak mereka mesti didahulukan. Walhal untuk menuntut ilmu hanya niat dan sebatang pensel saja diperlukan. Okey, kita dapat lihat di negara luar, terutama sekali di negara Palestin, keadaan sekolah mereka tidak usahlah kita dipertikaikan lagi walaupun hancur diserang habis-habisan oleh puak Zionis. Jihad dalam diri mereka untuk memperjuangkan ilmu amatlah tinggi. Justeru suasana pembelajaran amatlah memberi impak besar dalam pendidikan. Antara langkah yang boleh diambil oleh kerajaan adalah dengan mempertingkatkan infrastruktur dan kemudahan serta menambah baik sistem persekolahan di negara kita. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita atas penjelasan yang panjang lebar tentang cabaran pendidikan dalam persepsi jihad. Baiklah, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati, kita teruskan lagi perbincangan hangat kita pada hari ini dengan saya bertanyakan pendapat kepada ahli panel kedua kita iaitu saudara Syamim Syafiq tentang perspektif jihad secara umum. Dipersilakan. Terima kasih saudari. Baiklah, sebelum ini ada yang menerangkan tentang takrif dan konsep jihad. Jadi, saya akan menerangkan tentang pandangan jihad secara umum. Secara amnya, ramai orang pada masa kini melihat jihad itu sebagai suatu perbuatan yang dikaitkan dengan perjuangan menegakkan Islam dengan menggunakan senjata atau jihad fizikal semata-mata. Sebenarnya,
Masih ramai lagi yang tidak faham akan erti dan konsep jihad yang sebenar-benarnya. Buktinya bila makna jihad ditanyakan kepada seorang individu, mereka akan mengaitkan jihad dengan peperangan menggunakan senjata yang membawa kepada pertumpahan darah dan pembunuhan. Namun jihad ini merupakan sesuatu yang amat luas. Contohnya, jihad dalam Islam bukan sahaja boleh ditunjukkan dengan mengangkat senjata mempertahankan agama. Bahkan boleh ditunjukkan dengan menggunakan tenaga, harta, wang ringgit, akal fikiran, ilmu dan sebagainya. Bahkan dengan menuntut ilmu sahaja kita juga dianggap sebagai jihad. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang berjihad fi sabilillah sehingga ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terima kasih kepada saudara Syamil Syafiq atas penjelasan yang begitu meyakinkan sebentar tadi. Saya amat bersetuju dengan pernyataan yang diberikan oleh saudara. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel pertama kita iaitu saudari Nur Farhanisa. Jadi, kita sudah dengar penjelasan daripada saudara Muhammad Syamil Syafiq mengenai perspektif orang ramai kepada jihad secara umum lah. Jadi, bolehkah saudari Farhanisa ceritakan serba sedikit mengapa wujudnya golongan yang memandang serong terhadap konsep jihad ini? Okey, terima kasih saudara moderator sekali lagi. Sebenarnya mengapa orang ramai mempunyai perspektif yang buruk terhadap jihad ini adalah disebabkan tindakan pihak barat yang sengaja mencemarkan nama Islam dengan menghadkan maksud jihad, iaitu peperangan yang menggunakan senjata sehingga melibatkan pembunuhan dan kekerasan. Namun pernyataan ini adalah tidak benar kerana jihad dengan cara itu tidak dianggap sebagai jihad bagi umat Islam. Okey, kita sendiri tahu konsep jihad ni luas. Jihad ni bukan memfokuskan terhadap peperangan sahaja. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama kita yang sudi menerangkan mengapa orang ramai mempunyai perspektif yang buruk terhadap jihad ini. Jadi selanjutnya saya akan meminta ahli panel kedua kita untuk memberikan satu contoh tindakan barat, pihak barat dalam usaha mereka untuk mencemarkan jihad Islam ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Pada masa kini, kita dapat lihat media barat sering memutarbelikkan pengertian jihad dengan menggambarkan imej buruk Islam apabila menghubungkan perjuangan yang suci ini dengan keganasan dan pembunuhan. Contohnya, media barat dilihat berat sebelah apabila mereka memaparkan hal yang berlawanan dengan perkara sebenar apabila media barat menunjukkan seolah-olah tentera Hamas di Gaza merupakan pengganas sedangkan keadaan yang berlaku adalah sebaliknya. Dalam pada masa yang sama, kita sebagai umat Islam yang hendak berjihad, kita boleh menentang kuat Israel dengan memboikot produk-produk mereka. Terima kasih kepada saudara Syamil Syafiq atas penjelasan yang amat jelas berkenaan pandangan beliau sebentar tadi. Jadi demikianlah perbincangan semua ahli panel kita tentang persepsi jihad pada hari ini. Jelaslah bahawa jihad dalam agama Islam ini tidak selamanya berunsurkan perang. Jadi jihad ini lebih luas bukan sekadar perang sahaja. Hal ini kerana setiap kesungguhan yang telah dilakukan oleh umat Islam mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah dikira sebagai jihad. Justru penerangan dan penjelasan yang perlu diketengahkan supaya kita mampu membimbing generasi muda terutama sekali dalam memahami konsep jihad yang sebenarnya yang dituntut dalam agama Islam. Ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengakhiri bicara forum kita pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, salam Malaysia Madani.